أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah bacaan daripada qari kita Jalal Zaiki. Masya-Allah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi dalam rancangan TikTok TV, Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenial. Dan kita bersama-sama lagi 3 orang, Zaim Zamri, Mio Omar, dan Jalal Zaiki. Alhamdulillah. yang insya-Allah kita akan kupas satu lagi tajuk untuk episod 8 ni. Yap. Ya. Yang tajuk kita, apa tajuk dia? Formula tarik rezeki. Formula tarik rezeki. Ya, Formula. Ada formulanya, kita ada nak formula. share. Sesuai Okey, dengan ini. segmen yang kedua, iaitu apa Quran kata. InsyaAllah ayat yang dibacakan oleh Jalal tadi. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, Betul. bila kita cerita berkaitan dengan suasana PKP ini, tentunya ramai orang sedang struggle untuk cari duit pendapatan, untuk struggle teruskan kehidupan dalam suasana yang sungguh-sungguh mencabar ini. Tapi Cabaran kita dan ada kesusahan. satu kisah yang sangat menarik. Betul. Di sebalik PKP ini ada hikmah-hikmah, ada formula yang Dengan guest kita. yes, dengan guest kita yang kita akan dengarkan sesama dalam segmen remaja Suara Remaja kita. Milenial. Alright, so jom Kita saksikan dulu. roll it. Zas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hos anda, Mio Omar, dalam program TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenial. Dalam segmen yang pertama, segmen Suara Remaja Milenial, hari ini kita bersama tetamu undangan yang kalau anda pernah dengar menjual nasi ambeng. Jadi tetamu kita ni jual nasi ambeng di waktu PKP ni untuk survive dalam waktu sekarang ni. Okey, jadi mari kita berkenalan dengan tetamu kita. Jadi bang, boleh kenalkan diri sikit? Okey, nama saya Muhammad Aizat bin Zainuddin. Saya berusia 28 tahun. So, saya ni yang mengasaskan nasi ambeng ni untuk kelangsungan hidup dalam waktu PKP ni, tentang nasi ambeng ni. So, di mana waktu PKP ni yang kita pun sedia maklum lah, banyak perniagaan di luar sana banyak yang terjejas, termasuklah kami, sebab kami ni adalah pengusaha kantin sebelum ni. Yang ramai orang tahu pengusaha kantin ni sebenarnya kehidupan dia tak adalah susah mana pun. Tapi disebabkan PKP, sekolah tutup, jadi kami pun terpaksalah mencari satu jalan lain untuk kami boleh survive dekat luar. Okey. Okey bang. Jadi tadi abang cakap, dulu abang sebelum ni pergi kantin Ya, Okey, saya. jadi daripada kantin, lepas tu terjejas mungkin sebab sekolah tutup. Ya. Okey, lepas tu macam mana abang boleh dapat idea ataupun apa cerita bermulanya nasi ambeng ni? Masa mana dapat idea tu? Okey. Okey. Macam mana kami boleh dapat idea untuk menjual nasi ambeng di waktu musim PKP ni? Pada waktu itu kami menjual pelbagai menu dari rumah lah, dari rumah. So tapi permintaan yang kami dapat tu tak mencukupi apa yang kami hendakkan, apa yang kami hendaki tak dapat. So kami kena fikir satu menu yang di mana orang benda tu susah dapat dan permintaan dia tinggi. So apa yang mula kami fikirkan, kami terfikir untuk membuat nasi ambeng. Nasi ambeng ni, tapi kita faham yang nasi ambeng ni sebenarnya dia adalah konsep dia lah makan secara beramai-ramai. Makan secara beramai-ramai. Ya, dia makan secara beramai-ramai.
So dia bukan konsep dia makan secara individu, tidak. Oh, so maksudnya identiti nasi ambeng tu sendiri memang makan secara beramai-ramai? Ya, betul. Ya, abang buat seorang ke ada team ke macam mana? Saya ada team lah. Saya ada team yang bahagian production tu saya lah. Saya dan isteri yang menjagalah. So untuk bahagian marketing tu ada sahabat saya, ada yang buat saya punya design, stiker semua. So dia yang jaga, and then saya ada team untuk buat pengantaran pun saya ada team sendiri. So sekarang ni so far abang punya income, abang punya rezeki macam mana? Maksudnya okey ke? Pendapatan abang sekarang okey ke? Bukan nak tanya nilai ke apa, tapi maksudnya okey ke sekarang ni dalam waktu sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita orang katalah waktu PKP ni kita tak boleh meniaga. Kita faham kalau cabaran kita dalam dunia kita yang sekarang ni memang sukar. Betul. Lagi-lagi orang kata peniaga kecil macam kami ni, kami asalnya golongan M40 kalau diikutkan. Tapi sekarang kami bukan lagi M40, kami dah jadi B40. Sebab apa? Bila kita ada perniagaan, pertama sekali premis, staff, semua kita kena bayar gaji. Betul. Dia punya utilities semua kita kena bayar. Tapi bila kita tak boleh beroperasi, mana datang hasil pendapatan tu? So apa kalau kami tak buat sesuatu, macam mana kami nak hidup? Pertama. Lepas tu macam mana juga staff-staff lain. Kita jangan ketepikan dia. Betul. Semasa kita keadaan kita elok, dia juga jadi tulang belakang. Jadi tulang belakang kita untuk kita berjaya dalam perniagaan. Dalam perniagaan ni kita tak boleh kata kita buat seorang tu kita boleh berjaya. Kita perlukan ramai sokongan daripada kita punya orang tua, daripada masyarakat kita, daripada pekerja kita. Yang paling penting kita jangan lupa Tuhan tu sentiasa membantu hamba dia. Itu paling Tuhan penting. Tuhan tak pernah tinggal hamba dia. Jadi kalau abang sendiri kan dah lalui semua ni kan, dah ada krisis, dah ada berlakunya PKP ni semua, ada tak bila ada abang berhenti sejenak, ada tak satu pandangan ataupun satu pemikiran yang abang mula nampak hikmah ataupun apa-apa sekarang? Kalau kita nak cerita, bagi kita yang beragama Islam ni, kita kena percayalah. Dalam keadaan sukar mana pun kita, jangan kita bergantung pada manusia. Itu yang paling penting. Kita kena faham. Kalau kami ni pengusaha kantin. Kalau ikutkan kami ni, kami nak kena bergantung. Kalau kami berharap dekat sekolah, pihak sekolah, pihak KPM kan. Kalau kami terus berharap kan, adakah hasilnya? Belum pasti hasil tu ada. So apa yang kita boleh buat, kita bila masa kita mula-mula PKP tu, saya sebenarnya agak terduduk lah. And masa tu fikir mana kita nak dapat duit. Bukan fikir nak apa, kita ni ada orang kata hutang bulanan yang penting kita perlu bayar. Contoh kita kereta, rumah, itu paling penting. And kita tak payah tengok benda lain. Hutang rumah, kereta tu paling penting. Kalau kita tak ada kenderaan, macam mana kita nak bergerak? Kalau tak ada rumah, macam mana kita nak berteduh? Kita nak buat perniagaan tu. Kalau ada rumah macam ni, kita tak ada premis tapi ada rumah. Sekurang-kurangnya masih kita boleh beroperasi, kita boleh menjual. Macam saya lah, yang orang yang niaga ni. Tapi apa yang saya faham masa tu, bila saya fikir, kita fikir panjang pun tak guna. Apa yang saya faham, kita kena percaya rezeki tu datangnya daripada Allah. Apa yang terjadi itu semua pun itu kehendak dia. Kita tak boleh nak menghalang benda tu jadi kan? Tapi apa yang kita boleh, kita usaha, kita tawakal, kita mohon pada dia supaya wabak Covid ni cepat-cepat habis. Diangkat insya-Allah. Jadi itulah antara nasihat yang kita dapat kan. Abang kata rezeki tu percaya daripada Allah. Okey. Jadi abang, untuk orang-orang kat luar sana kan, macam abang pun bermula kat usia muda. Jadi apa abang boleh kongsi pada orang-orang kat luar sana yang tak tahu nak minta tolong ke arah mana? Sebab dia tengah ada krisis, tengah ada PKP lagi, dan dia tak tahu nak minta tolong ke arah mana. Apa nasihat abang untuk orang kat luar sana? Konklusi sekali lah. Okey. Dalam perniagaan ni, kita jangan fikir kita yang muda kita tak boleh berniaga. Okey, kita tak boleh berniaga, kita tak boleh buat apa, kita terbatas nak buat. Kita kena faham dunia sekarang makin maju.
Tapi sekarang apa yang kita nampak, anak-anak muda sekarang ramai berjaya dekat luar sana. Kerana apa? Kerana dia punya pemikiran. Maksudnya pemikiran dia orang tu dah mula orang kata ke depan, maju dengan idea-idea yang kreatif, inovatif dia. Okey. Macam saya buat kantin berusia 23 tahun. 23 tahun? 23 tahun saya mula buat kantin tu. Kantin tu bukannya berkongsi dengan siapa-siapa, tapi saya seorang saja. So daripada awal sampailah habis saya yang manage. So dalam bila kita waktu usia muda ni, cabaran kita untuk mulakan perniagaan baik kecil besar sebenarnya bukanlah mudah. Bukanlah mudah dalam perniagaan ni. Sebab kerana kita terikat dengan pelbagai orang kata ragam-ragam manusia yang kita kira kadang kita ni kita boleh ikut tapi tak semua kita mampu puaskan hati orang dekat luar sana. Okey, macam saya, okey, apa yang saya boleh buat? Fikir macam ni. Bila orang kritik kita, bila orang komen tentang apa yang kita buat, ambil benda tu dengan hati terbuka, fikir positif. Kalau kita ambil benda tu dengan cara negatif, itu yang kita akan rasa susahlah buat bisnes ni. Sikit-sikit orang komplain, apa semua. Kita asyik dengar cakap orang yang negatif, tapi kita tak ambil sebaliknya. Bila orang tu melemparkan pandangan dia kepada kita atau mengkritik kita, mungkin cara orang berbeza. Ada yang mengkritik dengan nada yang sopan, ada orang yang mengkritik. So berbeza pandangan. So benda itu adalah diri kita, macam mana kita nak menerima benda tu kepada ataupun kita nak dia positifkan diri dia selalu. Dan bila dalam peniaga ni sentiasalah positif. Tak kisah macam mana pun fikir. Kalau hari ni kita meniaga tak ada dapat satu pun hasil jualan, saya pernah meniaga langsung tak pernah dapat hasil jualan. Langsung tak ada. Kosong. Bayangkan. Kita nak salahkan siapa? Takkan kita nak salahkan Tuhan. Betul. Sebab tak bagi rezeki kita. Tapi kita kena ingat, jangan nak salahkan Tuhan. Kalau dia tak bagi kita rezeki apa yang kita meniaga, tapi kita masih sihat, rezeki lain tu masih ada. Kita kena berfikir besok akan ada rezeki aku pula. Betul. Kita kena sentiasa positif. Berniaga ni positif. Walaupun kita dah down, kita tertekan sangat, stres, kadang-kadang kita sampai boleh kemurungan tu boleh datang. Sebab saya pun pernah merasa situasi macam tu. Sebab saya fikir sampai bila saya nak puaskan hati semua orang. Betul. Sedangkan diri sendiri pun dah tak terjaga dah. Asyik duk fikir pasal orang cakap ni, orang cakap tu. Sampai sudah kita akan niaga dekat takut tu je lah. Bila dia mengkritik kita, so kita kena ambil kritikan dia tu secara positif. Betul, setuju. Kita terus maju ke depan. Itulah yang saya terapkan dalam diri saya dalam niaga ni. Sebab saya faham siapa-siapa yang meniaga kat luar sana mesti pernah mengalami keadaan macam saya, di mana kita berniaga tak ada customer pun beli. Bayangkan rasa apa? Kita dah masak ni, kita dah buat sehabis baik ni, penat lelah kita, tiba-tiba tak ada orang order, tak ada dapat pun satu pun hasil jualan satu hari tu. Apa rasa sedih kan? Jadi tapi stay positif. Stay positif. Jadi itulah. Abang umur berapa sekarang? 28 tahun. Jadi 28, mula dari 23. Ya, saya mula dari 23. Itu pengalaman orang yang mula dari 23 sampai sekarang 28, pengalaman berniaga makanan ni, itu nasihat dia. Walau apa pun terjadi, stay positif. Usaha, tawakal kepada Allah. Jadi terima kasih bang untuk sama-sama dalam segmen ni. Jadi itu perkongsian daripada abang nasi ambon. Jadi kita kembali ke studio. Alright, itu dia kita punya perbincangan kita hari ini sekitar formula tarik rezeki. Siapa nama dia? Aizat. Gila, antara kekaguman saya lah. Awal-awal dengar kisah dia tadi, umur 23 dah. Start umur 23? Umur 23 dah buka kantin sendiri. Sendiri tu. Start umur 23 buat bisnes, ada lagi sekarang ni. Buka kantin. Buka kantin. Sebab yang difahamkan daripada dia tadi, dia kata yang biasa buka kantin ni adalah orang-orang yang berpengalaman. Maksudnya lah, maksudnya untuk sekolah ataupun untuk satu institusi untuk bagi kepercayaan kantin pada orang muda tu. Sungguh luar biasa. Sebab makanan ni memang satu benda yang mencabar juga sebenarnya. Sebab dia sensitif. Dia lagi dengan budak-budak. Jadi kalau kantin sekolah ni mungkin makanan dia, penyediaan makanan semua itu perlu rapi supaya tidak ada kes-kes keracunan makanan dan sebagainya. So just nak tunjukkan Aizat ni menunjukkan satu kualiti yang sehingga kan pihak KPM pun boleh terima, sekolah pun terima dia sebagai salah satu
yalah untuk Orang yang dipercayai. Bukan kabel. Bujurnya bukan. InsyaAllah. Kalau kabel tu kita bahas lain. Jadi untuk tajuk ni tentang Aizat ialah perbahasan formula tarik rezeki. Jadi part mana yang Aizat tarik rezeki tu? Itu yang saya nak share. Jadi seperti kita dengar tadi, saudara Aizat dia bermula buat nasi ambeng secara fokus ni adalah bila terkesan dengan PKP. Sebab macam kita tahu kan, kantin sekolah pun tutup kan, bila nak PKP ni. Jadi dia perlu rezeki daripada kantin tu sebab kalau dia berhenti. kata rezeki dari kantin tu alhamdulillah lah. So untuk dia kata kalau ayat kita masuk lah. Sebelum ni lah, sebelum PKP. kantin. Tapi bila PKP yang tu agak terganggu sikit. Tapi dia tak berhenti kat situ. Dia tak berhenti, tak give up kan. Itu yang kita dapat belajar daripada saudara Aizat tu lah. Maksudnya dia bertukar daripada kantin, dia ambil inisiatif untuk buat bisnes nasi ambeng pula ya. Di saat mungkin kita satu perkara yang kita boleh belajar, di saat di mana semua orang tengah rasa struggle, ada dua jenis manusia. Satu jenis manusia lalui semua tu dia akan mempersoalkan kenapa benda ni berlaku. Kita rasa macam kerajaan tak membantu. Kita rasa Allah ni sedang bagi aku satu ujian yang tak kena pada tempatnya. Tapi Aizat dia menunjukkan satu kualiti, salah satu formula yang kita boleh kongsikan dalam episod ini, itu terus cari jalan lain untuk kembangkan ataupun cari rezeki. Ayatnya ialah jangan berputus asa lah. Jangan putus asa. Dan kalau korang nak tahu apa formula dia, kita akan masuk ke apa Quran kata. Apa Quran kata. Alright. Ke segmen ini. So untuk ayat kita untuk hari ini, kita nak sama-sama lihat ayat yang dibacakan oleh Jalal tadi, subhanallah, dibacakan dengan lagu Taranum Jiharkah ni sedikit jelah perkongsian tentang taranum, ilmu taranum. Jiharkah ni dia sesuai untuk kita bacakan dalam untuk ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat, menceritakan tentang rezeki, menceritakan tentang syurga, jannah. Tapi satulah, waktu dengar tu memang feeling lah, memang tenang. Ya, memang. betul. Jiharkah ni memang lagu yang famous lah. Macam dia membawa vibe dia tone, yang positif tu. Positif dan juga kegembiraan. Masya-Allah. So insya-Allah lagi bertambah kegembiraan dan positif tu bila kita nak sama-sama lihat formula dan penghayatan daripada ayatnya sendiri. Kita lihat terjemahan dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang bergerak bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Kullum fi kitabim mubin. So ayat ni apa yang kita boleh sama-sama kupas sebagai satu pengajaran dalam topik kita hari ini kan. Satu perkara yang Allah SWT nyatakan, Allah SWT telah menulis segala rezeki kita, sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan bagi setiap makhluk yang bergerak, termasuk diri kita. Termasuk diri kita sebagai manusia kan. So tinggal lagi apa yang kita nak kena buat adalah bila kita faham bahawa Allah ini yang memberi rezeki, kita usaha seperti mana Aizat, bila ada satu rezeki yang ditahan, cari sebab dia yakin. Antara buat yang saya sangat-sangat sukalah bila Aizat sebutkan dalam perbincangan tadi kan, dia kata for sure-nya bila kita nak cerita pasal rezeki, jangan bergantung harap pada manusia kan. Dia terus berharap pada Allah sebab in the end dia yakin bahawa rezeki ini memang daripada Allah SWT. Jadi itu formula yang pertama, iaitu yakin bahawa pemberi rezeki itu adalah Allah. Sebab bila mana kita yakin pemberi rezeki itu ialah bos kita ataupun yang daripada sumber-sumber lain, di situ yang akan jadi gangguan ataupun stuck rezeki kita. Jadi macam saudara Aiman cakap, saudara Aizat cakap tadi, dia kata sentiasa positif. Ada waktu dia tak dapat sales dan tak ada dapat income langsung. Ada. Tapi dia kata jadi businessman ni kena positif. Positif dan yakin. Itu rezeki daripada Allah. Itu formula pertama. Satu benda yang saya rasa sangat kagum dengan orang-orang yang berniaga ni, sebab dia pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu tinggi berbanding dengan orang yang macam saya makan gaji kan. Yang kita tiap bulan akan dapat duit kan, masuk kan, tak payah fikir nanti dapat duit lah, kita buat kerja nanti dapatlah duit kan. Tapi orang yang bisnes ni dia kena bekerja keras dan dia kena tak spesifik dan walau kerasman macam mana pun kita bekerja, kalau memang Allah tidak
Allah mengatakan ini bukan rezeki kita, kita takkan dapat. Dan orang yang kerja keras pun, orang yang tak bekerja pun kadang dapat juga duit kan. Itu pun rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya. Cantiknya dalam Quran kan, kalau kita perhatikan, Allah tak pernah bagi tahu yang Allah ni tak akan bagi rezeki kat manusia ataupun hamba-hambanya. Allah paling kurang Allah akan kata rezeki Allah akan tentukan kadarnya pada setiap makhluk maksudnya. So nak katanya kat sini, bukanlah Allah tak akan bagi rezeki, bukan Allah nak bagi kita kosong tak ada apa-apa, tak. Betul. Tapi Allah tetapkan kadar-kadarnya. Which means Allah akan adanya satu masa, contohnya dalam kes Aizat ni, masa dia down tapi still Allah izinkan dia ada rezeki pada tahap itu. Kemudian bila dengan formula-formula yang kita kongsikan seperti tadi, semangatnya dengan kita kena beriman pada Allah Subhanahu Taala, Allah telah tetapkan rezeki. Rezekinya ditentukan pada fasa-fasa yang berbeza pula selepas kita usaha tu yang kan. pastinya sebelum kita mati pasti rezeki yang ditakdirkan untuk kita akan kita dapat semua. Jadi jangan risau sebab sebelum kita mati rezeki yang Allah memang dah takdirkan kita akan dapat sebelum kita mati. Cuma lebih, ada takkan waktunya. kurang. Bukannya bagi terus book cash semua sekali. Yes. Allah tahu waktu yang terbaik. Dan diceritakan dalam ayat ni Allah kata, Allah berfirman dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Nak mengatakan bahawa Allah Detailnya. ni betapa hebatnya pengetahuan Allah ni. Betul. Sampai semua pasal kita. Bayangkan orang tu tahu tempat kediaman kita di dunia ni kan. Benar. Dan sebahagian mufassirin menyebut tempat penyimpanan ni ialah di akhirat lah, nanti kita akan di mana kan. Ya. So itulah bagaimana ayat ni dia menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan sekadar dia mengetahui dari sudut perkara-perkara yang besar, tapi sedetail-detail tempat, macam kesusahan yang kita tahu pun, yang kita rasa Allah ketahui. Seperti mana Allah tahu berkaitan dengan makhluk-makhluk yang sedang berlegar dekat bumi ini, tempat diam dia dekat mana, tempat penyimpanan dia dekat mana kan. So akhir sekali Allah tutup ayat ini dengan satu ayat yang sungguh-sungguh luar biasa. Kullun fi kitabim mubin. Ingat benda ni betul-betul, iaitu semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Apa yang kita sudah ada, apa yang kita bakal ada, semuanya tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab. Kita pun kalau ikutkan ada satu hadis sangat menarik, Allah telah tetapkan rezeki kita sebelum kita dilahirkan lagi. Bila roh ditiupkan dalam badan kita, ada 4 perkara yang telah ditetapkan. Satunya adalah bila kita mati, bila kita hidup, bila apakah rezeki kita dan apakah jodoh kita. Itu antara hadis yang sangat masyhur untuk kita nak kabarkan bagaimana rezeki itu sudah ditakdirkan kepada kita. Tinggal lagi kita kena usahakan dan kita contohi Haikal tadi. Haizat, sorry. Bahaya juga sebab ada orang yang ada fahaman yang berbeza mengatakan kalau macam tu baiklah, tak payah nak usaha kan sebab semuanya dah ni jadi, itu jadi ajaran Jabariyah pula. Semuanya dah ditetapkan. Jadi kau buatlah apa-apa pun kau buat. Ni nanti Allah dah tetapkan. Ni semua yang aku buat ni semuanya Allah yang telah tentukan. Itu fahaman yang salah. Kita sebagai orang yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena berusaha kerana semuanya kita hidup ni di atas pilihan kita. Cumanya Allah dah tahu apakah pilihan dalam manusia hidup kita buat. ni. Betul. Dan satu lagi tentang rezeki, tak cukup kalau kita sebut rezeki tanpa syukur. Sebab cukup dengan syukur. Kalau kita ada rezeki, macam mana banyak pun rezeki kita yang kita dapat, kalau tak ada syukur, kita akan rasa tak cukup. Dan untuk meneguhkan lagi point saya tadi, gitu. Saya ada dah siapkan lukisan, satu lukisan untuk menjelaskan. Masya-Allah. Saya suka, saya memang betul-betul tunggu-tunggu. Walaupun mungkin penonton ada yang tak tunggu, tapi saya sendiri tunggu. Lukisan daripada Dah ada fan dah ni. Memang. Boleh nanti jadi presiden untuk fan club saya. Nanti saya buat kalau ada lah orang nak join Instagram. Boleh. Habis tu ni kita buat macam belakang. Okay. So ni lukisan dia. Bismillah. So sama macam minggu lepas yang ada ikan, kali ni pun kita ada ikan lagi. Tapi ikannya sudah dekat atas pinggan. Atas pinggan nampaknya. Ikan yang sama ke? Ya, sebab saya nampak waktu tu, saya ambil alang-alang untuk episod seterusnya. Okay, so dia comel sikit. Dan ini ada makna lain. Makna yang sebelum ni waktu dia hidup, ni waktu dia dah. Masya-Allah. Okay, so makna dia adalah kadang-kadang bila kita makan nasi dengan ikan goreng, mungkin sebab kalau saya sendiri, mungkin dulu kita punya mindset taklah tinggi syukur tu berbanding makan chicken chop, makan lamb chop dan makan yang lain-lain kan, yang lebih special. Tapi pernah diceritakan kepada saya oleh seorang ustaz di mana
pernah tak kita terfikir bagaimana perjalanan ikan goreng ni nak sampai ke pinggan kita? Soalnya kalau kita makan ikan goreng ni, orang Serius tanya, lah potong. Tak ada guna. soalnya Sila, keluar je. kalau orang tanya makan apa tadi? Kata, ikan ikan goreng je. Je tu Part maksudnya. je tu. Itu yang kita nak nak bincang ni kan. Ini yang kita nak bincang tu. Okey, jadi tentang ikan goreng kan. Kita pernah tak terfikir bagaimana ikan goreng itu dilahirkan? Ya. Lepas tu dijaga oleh Allah, dijaga daripada dimakan ikan jerung, ikan paus, Lebih besar. lain-lain lah, apa-apa pun nama ikan lebih besar daripada dia kan. Dan banyak bencana ataupun banyak perkara yang boleh berlaku bila dekat dalam tu kan. Yes. Countless tragedy boleh jadilah. Yes. Tapi Allah jaga, bila ada ikan nak makan, ini rezeki Jalal Dan, contohnya. yes. Ini rezeki Jalal. Dia elak. Ada jadi sesuatu, ini rezeki dia ni. Ini rezeki dia. Masya Allah. Sampailah ada satu nelayan bernama Pak Zaim datang dan ambil ikan tu bawa ke pasar, dan bila dijual Orang lain nak beli juga ibu kadang-kadang. kita, orang lain nak beli tapi ibu kita dapat atau ayah kita dapat, dan sampailah ke pinggan kita, sampai ke pinggan hidangan Masya kita. Allah. Dan akhirnya dapat kat kita Dapat sebagai kat satu kita. rezeki. Kalaulah kita tengok daripada pandangan perjalanan tu sendiri, perjalanan yang jauh sampai ke pinggan kita, akan bersyukur, Ubah. akan ubah tak mindset kita. Mindset kita pun. Betul. Tapi bukan dia duduk di tasik ke? Macam mana dia sampai dari jerung, ada nelayan. Ada nelayan. juga. Jadi terima kasih sebab memecahkan point. Ada Tapi gurau-gurau. itulah penting, poinnya adalah itu. Syukur. Jadi bila saya bercakap tentang satu tambah satu, tengoklah pada jawapan satu, jangan tengok pada jawapan lain. Yang saya dapat belajar lah daripada proses yang Omar cerita sangat cantik lah sebenarnya, nak tunjukkan bahawa takdir Allah dalam nak menentukan rezeki kita sudah ditakdirkan sejak sebelum ikan tu sampai dekat pinggan Betul. kita lagi kan. Dengan keadaan PKP mungkin kita terlalu serabut fikirkan sekarang punya keadaan, Betul. terlalu emosi dan keadaan yang tengah stres sekarang. Tapi yakinlah sebenarnya ada satu perjalanan rezeki yang sedang ditulis untuk kita. Dan it Sehingga ke only akhir. takes a second ataupun apa untuk change mindset kita. Ya. Maksudnya macam mana kita rasa Berkaitan rezeki. happy ke, rasa apa ke, rasa rezeki kita tak cukup ke, cuba tukar sikit. Ya. Maksudnya kita tengok contoh kita kita tak dapat, okey katalah kita tak dapat duit yang banyak ataupun kita tak dapat ini, tak dapat itu. Cuba kita tengok sekeliling kita. Ada tak adik kita? Macam mana Allah jaga sampai sekarang? Ada tak ibu kita? Macam mana Allah jaga sampai sekarang? Ada tak kita? Macam mana Allah jaga sampai sekarang? Sebenarnya kalau kita lalu dengan masalah, bila kita dalam masalah, kita boleh pilih kita nak lalu dengan Allah atau tidak. Ya. Bila kita dalam perjalanan dengan Allah, bila kita perjalanan menuju Allah, kita still akan ada masalah. Orang yang berjalan menuju Allah, tak ada yang menjanjikan dia tak ada masalah. Ya. Tapi dia akan lalui masalah dia dengan adanya yang menjaganya. Masya Allah. Itulah dia. So kalau boleh saya simpulkan formula yang ketiga kot. Formula pertama kita dapat tahu tadi, jangan putus asa. Maksudnya Betul. Izzat dia cerita dia terus semangat je dalam nak mencari rezeki. Yang kedua berkaitan dengan keimanan. Betul. Dan yang ketiga berkaitan dengan syukur tu sendiri. Sangat penting. Poin yang sangat best lah saya besar rasa. sebenarnya. Betul. Rezeki banyak mana pun kalau tak syukur dia Tak tidak cukup. Dia akan- rasa tak cukup juga kan. So Cukup dengan syukur. saya teringat satu hadis Nabi SAW. Dia bagi tahu satu interesting fact about Sallallahu orang-orang alaihi beriman. Dia kata apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib keadaan orang-orang yang beriman ni. Sebab apa? Tak kala dia dapat nikmat, dia akan menjadi seorang yang bersyukur. Dia akan ucapkan syukurnya kepada Allah. Tapi bila dia timba musibah, dia akan bersabar dan dia akan teruskan kehidupan dia. So ini adalah satu perkara yang Nabi kata tidak berlaku kecuali kepada orang-orang yang beriman. Orang yang ada dengan Allah. Betul. Ya. Ajaib Dan sungguh. apa ni, tiga formula tu sebenarnya ialah resolusi kita pada hari ni lah, Yes. untuk diri kan. Okey, jom. Assalamualaikum. Boleh habis lah? Belum. belum lagi? Sebab kita kena ikut Flow. flow. Okay. So resolusi Tapi kita, jom itu- kita highlightkan lah. Kita teruskan dengan resolusi yang Belum pertama habis. kepada diri sendiri. Ya, diri Alright. Sendiri mungkin kita boleh dengar daripada Zaim. So individu begitulah dalam keadaan PKP yang kita sedang hadapi sekarang. Moga-moga dengan formula yang kita dapat belajar, dia punya sharing daripada Aizat sendiri dan panduan daripada Al-Quran ini membawakan kita jangan jadi orang-orang yang berputus asa. Teruskan, sudah pastinya takdir Allah Subhanahu Wa Taala terhadap rezeki kita semua dah tertulis, tinggal lagi kita sahaja yang nak kerja ataupun nak usahakan ataupun tidak. Ingat satu firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib suatu kaum sehinggalah dia mengubah nasibnya sendiri itu. Itu individu.
Ya, dari segi keluarga dan rakan kita kena sentiasa tidak meminggirkanlah kawan kita yang ataupun sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang dibuang kerja contohnya kan. Waktu PKP ni kita kena bagi sokongan, dan kalau ada ahli keluarga yang masih bekerja dia perlu bantulah untuk cari kerja baru ataupun siapa yang nak start bisnes yang baru kan. Jadi sokongan support daripada tu sangat-sangat penting dalam masa-masa kita dan sekarang. juga kawan-kawan. Dan mungkin saya boleh tambah sikit untuk poin resolusi keluarga. Ada ayat daripada Captain America. Ayat dia, if we win together, we win together. If you lose, we lose together. Alright. Jadi dalam keluarga tu saling support dan support. Jadi kalau untuk anak, fahamlah kemampuan ibu bapa, dan ibu bapa pun buat yang terbaik. Tapi mungkin daripada part anak tu mungkin boleh fahamlah antara satu sama lain. Itu daripada keluarga. Saya agak dia pernah datang ke Malaysia kot sebab ada pepatah Melayu yang sama. Ya? Bersatu kita tegur, bercerai kita roboh. Oh, bercerai kita roboh? Bukan bercerai kita kahwin lain? Jangan. Mungkin dia belajar daripada orang Melayu. Orang Melayu kan? Mungkin di dalam kita Melayu. tengok keturunan dia. Jadi untuk resolusi yang terakhir lah, resolusi masyarakat. Jadi masyarakat saya rasa untuk konteks PKP contohnya kan, kalau kita nampak ada peniaga-peniaga kecil di tepi jalan contohnya kan, kita kena bagi sokongan dengan membeli barang-barangan peniaga-peniaga kecil lah. Peniaga kecil, betul, bagi untuk support bisnes ni, sebab mereka ni dah lah orang kata apa, meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin kita ni sebagai wasilah ataupun medium untuk Allah sampaikan rezeki itu. Nak tahu kan? Betul. Dan masyarakat pun kena alert juga kalau ada yang memerlukan. Yes, setuju. Dan tidak lupa juga kepada bantuan-bantuan dari sudut zakatnya kerajaan yang sudah bagi, saya rasa kira banyak, tinggal lagi kita nak usaha cari, dan bila kita rasa perlukan terus kita cari apa-apa bantuan yang sudah mungkin ada. Boleh tu idolakan Ustaz Abiliu, Masya yang tak Allah. penat untuk memberikan bantuan. Betul. Dan kita sendiri pun bergerak atas tabung Gerakan Al-Quran. Rezeki kita dapat melihat, dapat berbincang kepada kalian berkaitan dengan rezeki anda yang menonton, dapat sharing. Moga ada kebaikan. So teruskan berikan sumbangan terhadap tabung Al-Quran. Moga-moga kita terus dapat membincangkan, memberi inspirasi dekat luar sana yang mungkin menghadapi cabaran, ujian sekitar topik-topik remaja. Dan inilah bersedikit usaha kami untuk memberikan apa yang ada di sebalik Al-Quran ini sebagai solusi remaja. Dan kalau tak boleh nak sumbangkan dari segi kewangan, mungkin boleh follow kami di IG, di YouTube. Dan tolong share kepada kawan-kawan anda, like, komen. Dan sebelum kita end, mungkin kita boleh sama-sama untuk istighfar. Seperti biasa, di-lead oleh Jalal Zaiki. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, istighfar itu moga-moga dapat memberikan semangat dekat orang luar sana itu untuk turut sama-sama istighfar. Postkan dekat media sosial, di Facebook anda, dekat Instagram anda, dan jangan lupa untuk hashtag istighfar challenge, hashtag TikTok TV. Alright, sekian saja daripada kami. Saya Zaim Zamri, saya Mio Omar, dan saya Jalal Zaiki. Dan kita jumpa lagi pada episod akan datang dalam TikTok TV, Tik Surah Talk Santun, Suara Remaja Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.